kepada para pimpinan dan kebajikan Islam Telekom Malaysia Bakit yang telah menjemput saya untuk bertandang ke sini pada hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjanjikan 1001 barakah dan akan menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi di kesempatan pada tengah hari ini pun saya kira mungkin tadi dalam suasana panas dewan tadi kita duduk dalam pemilihan tadi ni, pimpinan kita yang insya-Allah akan membawa kita semua ahli-ahli semua untuk menuju redha Allah SWT dengan program yang bakal diatur. Oleh itu saya taklah berhajat untuk nak berceramah panjang, sebab saya kira dalam seminggu ni naik kapal terbang ni, baru ni dekat UUM terbang lagi, hari ni terbang lagi, esok ke Sabah pula terbang. Jadi saya rasa lebih banyak naik kapal terbang dari kereta ni. Tengoklah, ada peluang kita boleh belilah kot, insya-Allah lah ya. Larat terbang sedia ni kan. Hari terbang. Tadi sampai tadi ada kata ustaz macam tak cukup tidur ya. Memang. Kita ni kadang saya tempat boleh tidur ni dalam kapal terbang ajalah. Tu je tempat saya tidur pun. Tu pun orang sembang lagi. Kadang duk saya suka ambil belah tingkap kan, hujung kali. Kalau orang sebelah, ustaz nak tanya sikit lah ustaz, sepanjang jalan tanya. Tak boleh tidur. Tu pun kita kadang layan tak layan je lah kan. Oh haram tu tak boleh. Tapi ustaz macam ngantuk ya. Memang. Aduh, tapi tak apalah ya. Melayan sajalah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barakah kepada kita bersama, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni dalam hidup tak lain tak bukan kita semua mengharapkan agar kita dapat masuk ke dalam syurga Allah SWT. Walaupun siapa pun kita ni penceramah ke, kita ini warga TM ke, siapa sekalipun, kita berdoa pada Allah agar kita ini, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kurniakanlah kepada kami syurga. Jalan-jalan nak menuju syurga itu begitu banyak sekali, banyak jalan-jalan nak menuju ke syurga. Kita pun tahu kenapa kita nak ligan atau nak berkejar sangat nak pergi ke syurga. Sebab antara nikmat yang paling besar Allah sediakan di dalam syurga itu terlalu banyak. Antara yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, nikmat syurga itu adalah disediakan di dalamnya wa ma'im maskub, dan air yang turun mencurah-curah. Ya, di dalam surah Al-Waqiah kita akan jumpa. Air turun mencurah-curah ni bagi kita orang Malaysia, orang Penang ke, kita tak berasa sangat. Air turun ni sedia dah jumpa. Nah, bukan takat duk turun banjir siap. Rupanya air turun mencurah-curah ini bagi orang Arab ini satu nikmat. Sebab tu syurga ini untuk semua manusia. Orang Arab kalau dia baca ayat ni dia semangat. Wa ma'im maskub, air turun mencurah-curah. Dia tak jumpa di dunia tempat lagu tu, tak ada. Sebab tu orang Arab pelancong banyak main Malaysia pasal dia suka hujan dengan ayat terjun. Ada kawan saya seorang dia buat Uber, bawa pelancong Arab naik ke Genting Highland, Kamera Highland. Time tu hujan, Arab tu dibuka tingkap, Allahu Akbar, seronok sangat menikmati hujan. Kita siap demam lagi lah. Arab dia suka hujan. Saya dulu duduk di Mesir pun jarang hujan lah. Ada tak hujan, tapi paling lama pun 10 minit lah dia punya hujan. Lepas tu tak tahu pergi mana hujan. Tak tahu. Nikmat tu tak ada. Kalau kita di Malaysia ni memang itu nikmat wa ma'im maskub. Nikmat lagi dalam syurga, wa fakihatin kasirah, dan buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak dalam Quran kalau kita baca, antara nikmat syurga ialah Allah sediakan buah-buahan yang banyak. Siapa tahu buah apa yang disediakan dalam syurga? Wa talhim mandud, pisang. Dalam syurga ada pisang, no? Tapi pisang dalam syurga tak sama dengan pisang tuan-tuan. Pisang di kedai. Pasal apa? Pasal pisang yang Allah Ta'ala sedia dalam syurga. Dah pasal ada orang kata pisang belakang rumah saya mudah ada. Saya orang Sik. Jadi orang Sik kalau sembang pisang tanda-tanda di rumah dia banyak. Tak payah tunggu syurga, belakang rumah pun ada. Hari tu saya pergi ceramah di Melaka. Oh, pisang tanduk besar-besar ni. Sebiji dia besar ni. Ni, dia pisang tanduk orang buat repek biasa kan, besar-besar ni. Oh, kenyang. Satu standar sekampung boleh makan. Besar-besar ni. Saya tak boleh bayang lah syurga punya pisang. Sebab tu tuan-tuan, start pada hari ni dah boleh start makan pisang lah. Orang rumah tanya, apa sebab ni nak makan pisang? Ni tanda-tanda syurga.
hang tu tak mengaji. Nah. Jadi buah-buah dalam syurga ni antaranya pisang, antaranya kurma, anggur, buah zaitun, buah tin. Itu semua buah-buahan dalam syurga. Tapi tak apalah, semua buah itu nikmat yang akan disediakan di dalam syurga. Cuma kita jangan lupa, bagi kita orang Melayu, ini nikmat paling kita cerah mata kalau kita dengar. Kan nikmat apa? Inna ansha'nahunna insya'a, dan kami menjadikan bidadari itu live depan mata kamu. Ni kita hak lelaki-lelaki mau jadi tegak bab ni. Hak lain kita rasa cemui lah. Tak apa dah, duk dengar halu dah. Tapi bidadari dia berasa tegak sikit. Allah ciptakan bidadari itu live depan mata kita, insya'a. Maksud insya'a ni apa dia? Depan mata kita, kita boleh request pada Allah Ta'ala nak rupa yang macam mana. Dia bidadari ni ada hak memang ready stock, ada hak apa request pun ada. Kita nak lagu mana, spek lagu mana, kita boleh minta. Ya Allah, dia punya hidung Bosnia sikit, telinga nak Rusia sikit, muka ada Jawa sikit lah kalau boleh. Nanti dia main depan kita ikut macam mana spek yang kita nak. Oh, nikmatnya syurga. Tapi minta maaf lah, orang perempuan bab ni dia meluat. Tak habis-habis bidadari. Jangan main-main. Nabi Muhammad SAW, Nabi biasa sebut, Nabi beritahu di antara wanita solehah dengan bidadari syurga nanti paling mulia siapa dia? Fazura, siapa nama? Apa tu? Apa? Wanita solehah itu lebih mulia daripada bidadari syurga. Oleh sebab itu, nanti kalau suami kita tengah duk urut lah, kena picit lah, kena duk shampoo lah dengan bidadari semua, kita perempuan takkan jealous punya. Pasal apa? Pasal isteri yang solehah, dialah akan jadi ketua bidadari suami dia. Macam mana bang? Boleh? Loh, dia lagi. Lagilah orang lain pula. Ikut pergi syurga apa dah. Dunia puas bergaduh dah, ikut dah kan. Dah ada dalam syurga tuan-tuan mesti seronoknya. Awak lagi. Boleh lah. Aduh, hidup hujung mana kan. Cerita dalam syurga ni memang seronok lah. Sebab apa? Nabi sendiri pernah menggambarkan syurga ni dia punya indah. Dia punya pintu saja, pintu. Ni bukan hak dalam tau. Dia punya pintu saja, Nabi kata daun pintu syurga seluas mana? Daripada Mekah pergi ke Busra. Busra ni selatan Syria. Maknanya kalau tuan-tuan nak kira jarak dia, tengok Google Map, 2488 km. Tu dia punya luas pintu. Kalau jalan naik kereta 25 jam. Pintu saja, keluasan pintu, tuan-tuan bayanglah. Itu baru pintu. Itu yang dalam satu kitab ada sebut, nanti siapa-siapa yang jadi ahli syurga ni, kita semua amin, kita akan tenganga depan pintu syurga 40 tahun. Duk melengung depan pintu syurga 40 tahun. Tu dia pintu 40 tahun duk ngangau dua pintu, tak masuk dalam lagi. Tu dia tuan-tuan, bayangkanlah, itu nikmat Allah akan sediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Tapi tuan-tuan semua kena ingat, dalam banyak-banyak ahli syurga yang akan mendapat peluang masuk ke dalam syurga, akan ada orang yang Allah Ta'ala tak izin dia untuk masuk ke dalam syurga. Hak ni lah tajuk kita ni. Orang yang Allah Ta'ala tak bagi peluang untuk dia masuk ke dalam syurga. Walaupun hidup dia nampak macam bagus, tapi ada benda yang slack dia dengan Tuhan. Kerana itu dia tak layak untuk ke syurga. Itulah namanya sifat sombong. Sombong dia tak terima. Syurga dia tak terima orang sombong. Sebab itu once kita ada perangai sombong, kita ada belagak action ke apa istilahnya, tak layak untuk berada di syurga. Sebab itu iblis kena halau daripada nikmat Allah. Pasal apa? Pasal dia ada belagak. Dalam jiwa ada belagak, ada sombong, dia memang tidak layak untuk berada di dalam syurga. Cumanya tuan-tuan yang dimuliakan, mari kita tengok macam mana yang dikatakan sifat-sifat sombong, supaya kita ni jangan buat perangai lagu ni dan akhirnya kita selamat masuk ke dalam syurga. Macam kita selalu minta, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna ya rabbana bisalam. Sambung. Wa adkhilnal ada biasa wirid dia tahu lah. Tak biasa menyipa bunyi salam-salam bila muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah sifat sombong?
Sombong ini adalah sifat jahat mazmumah paling tertua di dunia. Maknanya dalam sifat-sifat buruk yang semua yang ada, kepala kepada semua sifat buruk dalam dunia ini adalah sifat sombong. Dan dia mai daripada siapa ni? Dia mai bermula sekali daripada iblis. Semua kita tahu sifat iblis ini, itu yang pertama sekali. Tuan-tuan perasan tak? Daripada sombong, dia akan mai degil, keras kepala. Itu kapla batu juga ada duduk tu, kapla batu. Sombong, fitnah, ujuk, maki orang, mengumpat, apa segala bentuk jahat. Tuan-tuan perasan tak? Dia mula dengan sombong. Dia start dengan sombong. Tak mau dengar cakap, nak melawan, ada saja yang benda tak elok dia buat. Dia punca dia, base dia tu adalah, akar dia itu adalah sifat sombong. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan, iblis tak ada buat jahat yang lain-lain. Dia tak pernah merompak. Iblis tak merompak. Iblis tak berzina. Iblis tak rasuah. Iblis tak pecah amanah. Kadang-kadang ada orang lebih iblis dari iblis. Faham tak? Tu hashtag deep tau. Tak faham tak? Tahu tak? Faham. Ada orang dia lagi iblis dari iblis tau. Iblis pun tak buat tu semua tau. Tak makan anak sendiri semua. Dia tak buat tu semua. Arak pun tak ada. Tapi hanya kerana belagak sombong saja, dia dihalau daripada nikmat Allah. Bayangkan manusia kalau hidup macam tu, lagi teruk daripada iblis. Malu kita dengan iblis. Sungguh. Saya dulu masa di Mesir dulu, kita dulu buat nasi lemak. Kadang-kadang panggil jiran-jiran Arab main makan. Jadi kita pun, ikan bilis tu kat sana tak ada tau. Kita je makan ikan tu. Jadi kita buat nasi lemak tu, goreng ikan bilis tu. Arab pun main. Dia pun pegang ikan bilis tu. Dia pegang sekok. Syahzal, ni ikan apa ni? Ikan apa? Kita pun kata, bilis. Iblis. Dia kata orang Malaysia makan iblis, dia kata. Dia memang astaghfirullah, iblis. Bilis. Bilis. Dia kata orang Malaysia makan iblis, ganah. Bukan terikut iblis, telan iblis tu. Dahsyat, tak ada kaitan pun. Tapi nak abang kata apa? Jangan duk jadi sombong macam iblis ni. Tuan-tuan yang dimuliakan, kalau di kalangan kita manusia ini kalau di kalangan kita manusia, ada juga manusia-manusia hak jenis sombong, hak kita jangan duk tiru perangai dia. Sama ada kita di kalangan rakan-rakan yang pimpinan yang baru saja dilantik, maupun kita di kalangan ahli, di mana sajalah, jangan duk ada perangai lagu ni nah. Kalau dalam dunia ni, di kalangan tadi iblis tu, di kalangan makhluk tu lah. Di kalangan kita yang manusia ini, antara hak tercatat dalam sejarah sebagai manusia yang sombong-sombong ni siapa dia? Fir'aun, Qarun, Namrud, Bal'am bin Baurak, Abu Lahab, Haman. Ini semua figure-figure orang-orang yang memang sombong sekali dalam dunia. Tapi paling dahsyat dalam senarai ini semua, paling top sekali Fir'aun lah. Fir'aun ni sampai tahap dia mengaku dia Tuhan. Dalam Quran kan dia sebut, Ana rabbukumul a'la, sesungguhnya akulah Tuhan yang paling tinggi. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Tuan-tuan tahu, waktu dia mengaku dia Tuhan, syaitan pun pengsan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Syaitan pun pengsan tau, bukan migraine. Dia pengsan pasal Fir'aun mengaku dia tu Tuhan. Syaitan bertepuk je tu, aduh, awak teruk dengan hang ni. Hang ni dah lah terbang apa, tak boleh mengaku diri tu Tuhan. Bayanglah, syaitan pun pengsan, teruk sungguh lah Fir'aun ni. Punya dahsyatnya kesombongan dia. Lepas tu saya nak abang, Fir'aun telah lama mati. Dia dah lama mati dah, tapi perangai dia masih mengalir dalam jiwa-jiwa orang ni. Ada sesetengah orang, Fir'aun ni kan dia jenis mengaku dia Tuhan. Hari ni saya ingat tak ada lah siapa nak mengaku dia Tuhan, tapi dia punya perangai tu macam dia nak tunjuk dia tu Tuhan. Ada macam dia nak abang dia tu Tuhan tau. Hang tak ikut cakap hang siap. Siap. Macam dia tu Tuhan, faham tak? Macam dia lah yang pegang rezeki kita selama ni. Macam dia lah yang duk pegang kita selama ni. Oi, kalau tak ikut dia matilah kot agak kan. Nampak? Ada tak manusia lagu ni? Nak kata ada pun seria kan noh. Dalam hati jadi kan. Fir'aun dah lama mati, perangai dia duk ada lagi. Itu kita takut. Kita tak takut sangat Fir'aun tu dah tak ada lah, tapi dia punya perangai tu duk ada lagi dalam jiwa-jiwa manusia hak tak ada keimanan ni. Sebab itu paling teruk sekali Fir'aun. Waktu mana dia nak mati, kita semua bisa dengar kan cerita waktu Fir'aun dia ligan Nabi Musa dan Bani Israel sampai ke tengah-tengah laut, kena tenggelam dalam laut. Waktu itulah dia mengaku bahawa waktu itu dia akan beriman kepada
Iman pada Allah SWT. Kalau tuan-tuan rajin tengok ayat Quran, dia sebut dalam surah Yunus ayat 90. Ayat dia syok je tuan-tuan, lain pada yang lain. Pelik ke ayat dia? Dia kata apa? Kata dia, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Firaun kata, dia kata, ni dia nak mati dah ni nyawa kat sini dah. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tak, kalau dia kata dia beriman dengan Allah kan senang. Panjang statement dia tu. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Oh panjang, Tuhan Bani Israel banyak. Aku beriman dengan Allah kan selesai masalah. Tapi Allah rakamkan ayat dia, dia kata aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Tuan-tuan faham apa maksud dia? Orang sombong takkan sebut nama Allah sampai mati. Seolah-olah Allah tak ada kaitan dalam hidup dia. Kejayaan, kehebatan, kemasyhuran, kepandaian, kebijaksanaan, itu semua bukan Allah, tu aku. Tu bukan Allah, aku, kerana aku. Tu tuan-tuan, tu sebab kita dalam hidup, ulama-ulama, malah Nabi sendiri pun duk ajak kita supaya rajin-rajin fazkurullah, banyak ingat pada Allah Ta'ala, banyak zikir pada Allah, kan? Pasal apa? Pasal kita takut jadi panggil lagu ni ya. Sampai mati tak mau sebut nama Allah. Ada. Kita dalam hidup kan, apa benda kita dapat semua ada kalimah, betul tak? Ada kalimahnya. Kalau dapat nikmat, cakap apa? Alhamdulillah. Kalau dapat musibah, ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda, ingatlah dia sementara, ucapkanlah. Oh, macam-macam bunyi nak. Al-Fatihah ada, Masya Allah ada. Inna lillah. Kalau tuan-tuan kata Alhamdulillah tu wali yung. Dapat musibah Alhamdulillah tu wali. Wali yung. Wali ben lah kan. Dia dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Dapat nikmat Alhamdulillah. Dapat musibah, inna lillah. Tengok benda yang takjub, benda hebat, apa kita sebut? Ni orang fuyo. Orang muda lah ni OMG nah. Oh my god. Ada terbaru sekali OMK. Oh mak kau nah, ada macam-macam lah. Orang Penang OMH lah. Oh mak hang lah. Aduh, subhanallah. Yang hebat-hebat subhanallah. Tengok orang pakai seksi, tu dia Nindia punya duk ada man. Dia ulama duk bahas lah. Kita ni ada satu orang tanya tu, Syekh, kita ni kalau nampak benda maksiat nak kata apa? Dia kata apa-apa saja yang semuanya kalimahnya bunyinya Allah. Apa-apa je lah, tuan-tuan tak kisah. Tapi Alhamdulillah tu je tak kena pula. Kan duk lalu depan Alhamdulillah tak kena. Subhanallah. Allahu Akbar lah kalau bolehnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maksudnya Allah lagi besar lah daripada apa yang kita tengok tu. Allah Maha Besar. Tapi sebut kena betul. Nah, tajwid kena betul. Ada orang Allahu Akbar nampak yang maksiat depan mata lah pakai seksi. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar tu makna dia lain. Allah besarnya. Itu lain makna dia nah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu kita dalam hidup diajar apa jua kita dapat, semua ada kalimahnya. Ulang balik. Dapat nikmat apa dia? Alhamdulillah. Dapat musibah apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, saya lupa nak beritahu. Ada satu doa saya nak share, nak rakam-rakam lah. Ni live berapa ni? Live nak minta lagi tengok balik saya dah ulangan lah. Apa ni? Doa supaya kalau kita ini hilang satu benda yang kita sayang, hilang jawatan tak boleh buat apa dah. Ni hilang benda kita sayang. Hilang benda kita sayang ni, Allah minta digantikan balik dengan yang lebih bagus dari yang hilang. Nak tak? Ni yang ada doa dia. Doa dia macam ni. Nak tulis-tulis, nak rakam-rakam silakan. Oh, standby dah noh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti saat tu intro dia. Ramai dah ulung. Tu aku tahu nanti tu. Sambungan dia. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin ya rabbal alamin. Tu je. Allahumma mabarik lana pula. Apa tadi? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan
minha. Ya Allah, kurniakan ganjaran kepadaku ni musibah yang aku tempuhi ni, bagilah pahala di sebalik kesabaranku ini, dan gantikanlah dengan apa yang hilang daripadaku ni ya Allah. Mungkin ada di kalangan kita yang baru meninggal saja orang-orang tersayang, sama ada meninggal isteri ke, suami ke. Banyakkan baca ayat tadi lah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada yang pergi dalam hidup kita. Yang sengih-sengih tu kita faham lah, ada makna lah tu nah, insya-Allah ya. Biasanya kan kita ucap takziah lah bagi yang kehilangan orang tersayang, tapi jangan lupa doa tu, insya-Allah Allah kurnia yang terbaik buat kita nah. Yang meninggal pun baik dah, tapi hak nak main ni lagi bagus insya-Allah ya. Okey. Awak ramai sengih ni, tak apalah no. Jadi benda takjub, subhanallah, kalau musibah innalillah, kalau kita dapat nikmat alhamdulillah. Nah itulah dia. Dengan ada suami nak tambah lagi satu, kata apa kak? Apa doa dia? Ada doa dia, kata apa? Baca apa? Abang jangan jawab bang. Abang alhamdulillah saya tahu. Orang kata apa? Apa? Innalillah wa inna ilaihi. Oh ada hak meninggal orang, kau jangan. Dah lah awak ikut dah. Dia poligami hukum sunat bukan wajib pun. Sunat ni apa dia? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Baik, yang seterusnya. Jadi yang pertamanya perangai Firaun. Firaun ni apa dia? Dialah makhluk sampai mati dia tak mau sebut nama Allah. Jadi akak abang tu buat perangai lagu tu. Kita dalam hidup ni dapat apa pun semuanya ada kalimah dia. Alhamdulillah. Dapat anak comel, Rudia ke anak comel, tengok mak dia. Tengok mak dia, hang ni pun soalan. Tengok mak dia, harap pak muka pecah rumah. Tengok ni mak dia. Aku ni muka Arab hang tahu. Tu dia mana kalimah alhamdulillah. Ini tak betul. Alhamdulillah dulu. Apa tu hang nak kembang apa pun cerita hang lah. Mula-mula tu alhamdulillah dulu. Cikgu tahniah anak murid ramai dapat 6A. Oh memang siang malam kita buat tuition. Lumbui. Allah macam tak ada kaitan dalam hidup dia. No? Doktor tahniah semua hak mai ambil ubat semua lega. Baru pegang ubat tak telan ni. Tahniah doktor. Doktor kata memang kajian kita 20 tahun. Ngarut betul. Doktor pun tak boleh lagu tu. Siapa pun kita tak boleh lagu tu. Kena ucap alhamdulillah. Dan rupanya tuan-tuan semua tahu tak? Cara orang nak hantar benda jahat kat kita juga rupa-rupanya dengan memuji kita. Ini info saya nak abang ni. Mungkin ada yang biasa mengaji kot, yang tahu nah. Kadang-kadang orang nak hantar benda jahat, faham nah, benda jahat kat kita ni, benda hak tak nampak tapi benda tu boleh memudaratkan kita. Dengan izin Allah lah. Kita kata nak kata sihir pun dia, nak kata benda hak macam ke arah tu jugalah pun dia. Melalui dia puji kita. Oh kadang kita tak kita tak sedar. Kita duk makan puji je. Oh memanglah apa mai benda jahat tu kat kita. Tak lama lepas tu memang ada saja benda hak tak elok kena kat kita. Sebab itu kalau orang puji kita selain daripada alhamdulillah, kalimah apa kita kena sebut? Kena kata apa? Tahniah Tuan Haji dapat jawatan baru. Kan. Jadi kita nak kata apa? Alhamdulillah lepas tu. Oh banyak juga tu nah. Kata macam ni. Alhamdulillah, ikut saya. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi. Kalau orang tu dia nak jahat kat kita kata hak tu, benda tu patah pik dia balik. Suatu orang kalau hak beramal dengan ilmu jahat tu, dia dengar kita kata hak tu, dia marah. Pasal dia tahu kita tahu. Haza min fadli Rabbi, pum pik dia. Benda jahat tu pi balik kat dia. Oh dia marah. Tuan-tuan. Sebab tu kita, tapi tak tahulah time tu kita ingat tak ingat. Sebab tu kena beringat sedia. Ingat dia. Ngakak lah orang tudung lah merah, sama matching sama kita pun. Haza alhamdulillah dulu lah. Haza min fadli Rabbi tu kata pelan-pelan pun tak apa. Tak usah macam jampi sangat. Haza min fadli Rabbi. Bagi lagi tak dia tu puji sungguh. Dia tak ada niat hantar jahat apa pun. Hampa teruk orang pukul sama semua orang. Alhamdulillah haza min fadli Rabbi. Tu kita diajak. Siapa-siapa dalam hidup ingat Tuhan, hidup dia selamat. Tu aja. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dibuat ulama-ulama mengkaji apakah yang dikatakan sebagai sifat-sifat sombong ini tuan-tuan. Antara yang disebutkan oleh alim ulama, antaranya orang yang memiliki sifat kesombongan ini ada 4 tanda. Ini kebanyakan ulama sebut. Nanti saya petik Imam Ghazali pula. Antara yang ulama pernah sebut,
Orang yang ada ciri-ciri perangai sombong tu, perangai dia apa dia? Yang pertama sekali ialah dia suka potong cakap orang. Dia kalau dia cakap dia macam nak menang. Biasa semang orang lagu ni. Kita semang dia. Okey, tengok orang hati dia beriman, bila dia bersembang dengan orang, tak lain tak bukan jiwa dia sharing. Dia nak share. Dia nak bagi tahu, dia kongsi saja. Tapi kalau orang hak jiwa ni ada belagak, apa yang orang cerita, dia rasa satu benda yang mencabar dia. Contoh, kawan tu abang kata, anak aku baru ni bawa balik dari Riyadh apa, lepas tu dia ajak pergi Bukit Bendera apa semua. Anak aku pun sama, dia dah ajar dia lah. Kita biasa jumpa ada orang aku ni. Laki ai baru ni ajak. Laki ai pun. Hang ni siapa? Dah aku nak cerita hang, faham tak? Dia rasa dia tercabar kalau dia tak ini potong cakap orang. Dia takkan bagi laluan orang cakap. Ni orang sombong. Ini orang sombong tuan. Ulama kata orang hak jenis tak boleh bagi peluang orang cakap tu sombong. Melainkan dengan adab. Minta maaf ya, saya nak mencelah sikit. Dengan adab tu cerita lain. Tapi tak ada main semok tang tu juga. Itu orang sombong tuan. Tak usah dok kata saya sebenarnya tawaduk. Kadang-kadang dia terkeluar benda tu. Tak ada. Itu yang pertama ulama kata. Sembang dengan dia kira macam nak bergaduh, macam nak tengkak tau. Ini tanda orang sombong, dia nak menang. Yang keduanya, orang hak jenis sombong juga kata ulama, dia mudah membuatkan orang sakit hati. Mudah melukakan hati orang. Dan dia sangat terluka hati dengan cakap orang. Orang tak ada niat nak kata kat dia, dia sendiri terasa. Tapi kalau dia kata kat orang, orang terasa, tak apa pula. Ni banyak lagu ni, banyak. Rakam bagus ni, tibu dalam Facebook no. Tak, dia buat orang tak apa. Orang buat kat dia tak boleh. Sombong lah. Sombong lah tu, selfish, jual ikan. Kan? Buat kat hang tak boleh, buat kat orang tak apa. Sombong lah. Betul tak? Kalau orang hak tak ada sombong, ada tawaduk, dia sangat menitik beratkan perasaan orang. Ada orang dia kata, tak Ustaz, saya ni cakap benda betul. Tak betul. Betul pun dengan cara. Betul tak? Sebab itu disebut dalam Quran, bila kita bercakap, bila kita berbicara, mesti dengan bahasa yang bil hikmah. Dengan bahasa yang ada kebijaksanaan. Ni cakap ni semua ni bahaya tuan-tuan. Tak Ustaz, cakap lapik ingat dia tak faham. Tuan-tuan lebih tahu lah tuan-tuan orang macam ni. Yang ketiganya, orang hak jenis sombong juga kata ulama, dia tidak suka berdoa. Dia tak suka berdoa. Dia tidak suka berdoa dan sukar memberi dan meminta maaf. Dia kalau orang tu main minta maaf lah, merayu minta maaf lah kan, dah. So bahaya tuan-tuan, kita dalam hidup ni. Pasal apa kita dalam agama mengajar kita wal afina 'anin nas. Cara-cara menghilangkan stres adalah memaafkan orang. Pasal apa tuan-tuan? Masyarakat Malaysia lah ni taklah dahsyat sangat no. Dalam 10 orang, 4 orang tension. Ni Malaysia. Sekarang ni 2018. Saya pergi Radio IKIM, ada jumpa dengan seorang pakar tu yang memang kaji ni. Dia kata Malaysia dalam 10 orang, 4 orang adalah orang yang tekanan mental. Setiap 10 orang 4 orang. Dia tekanan mental ni, dia bukan duk cakap seorang bukan. Dia tekanan mental ni, dia pakai smart, okey, normal, tapi dia ada tindakan yang tak macam manusia biasa. Depan orang dia okey, balik rumah anak bini dia semua yang tahu. Hempah pitu peti air apa, dia ada. Tu tekanan tu. Boleh kata tak tension lagi. Dia ada tekanan dia. Dia tak lepas kat orang pun, dia lepas kat mana yang dia boleh lepas. Tu ada nak melepas cerita lain. Hak tu kita pula tension dia. Kan? Sebab tu memaafkan orang. Tuan-tuan dalam hidup belajar-belajarlah memaafkan orang. Sebab dengan memaafkan hatimu kan menjadi tenang. Sebab itu kalau tuan-tuan biasa dengar dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tuan-tuan, siapa yang kita tak bisa dengar kan? Di kalangan kita ni tak pernah dengar tentang presiden munafik sedunia. Kenal siapa nama? Abdullah bin Ubay. Ini presiden munafik sedunia tau. Dia punya jahat tak jahat dia. Tak, masalahnya di Islam. Sama-sama Islam tapi munafik lah. Munafik ni kita tahu lah dia duduk sama-sama macam kita, tapi dalam hati Tuhan yang tahu. Dia senyum semua buat kerja sama dengan kita, tapi dia punya planning dalam jiwa dia hanya Tuhan yang tahu. Dia punya jahat dia tu. Ni Abdullah bin Ubay dahsyat tuan-tuan. Nabi buat masjid, dia buat masjid.
Cari pasal Nabi buat, dah masjid dah ada elok, habis buat masjid lagi buat apa? Lawan lah. Dia nak lawan. Kan ada manusia di kalangan kita ni yang lagu tu kadang-kadang. Dia tak boleh tengok orang buat. Dia nak buat juga, tapi dia nak, tujuan dia nak lawan. Nabi buat masjid, dia buat masjid juga. Lepas tu tak puas hati lagi, dia pergi fitnah isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Buat benda tak elok dengan Safwan bin Mu'attal. Tak cukup dengan tu lagi, pasukan Islam nak pergi perang Uhud, dia boleh tarik 2 kampung daripada tentera Islam. Tarik, jangan ikut pergi perang. Tu dia tuan-tuan, sakit hati kalau kita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan semua tahu kan, Abdullah bin Ubay, anak dia pun nama Abdullah juga, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Tu kadang kita ni kalau benci kat orang, jangan package. Ni kadang orang dia benci dengan pak, dengan anak balun sekali ya. Dak, anak tu sahabat Nabi tu. Walaupun jahat-jahat lagu tu tuan-tuan, dia yang geram lagi ni, kalau tuan-tuan ni cerita pasal kepala munafik ni tak habis ni tuan ni. Abdullah bin Ubay ni, dia punya jahat tak jahat lagi, dia boleh cerita buruk Nabi tu sampai orang percaya. Ni orang munafik ni dia power kat sini. Dia punya bicara dia tu power. Dia cakap tu benda bohong lah, tapi dia cakap dengan kemas, dengan pidato dia yang meyakinkan orang. Hari-hari sebab tu percaya. Kan orang munafik kan, rumput makan lembu, rumput makan lembu, rumput makan lembu, hari-hari duk kata, orang percaya. Mula-mula tak logik tau, tapi bila dia cakap dengan keyakinan dengan ni, lama-lama orang percaya. Orang mana orang tak percaya? Isteri Nabi, orang mulia, takkanlah. Tapi hari-hari dia cakap tau, sampai orang percaya. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita tak bengang ni membabitkan keluarga kita tau. Tapi tuan-tuan tahu, hari Allahumma salli ala Muhammad, hari Abdullah bin Ubay meninggal, anak dia Abdullah mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak mana-mana jubah saya nak minta? Dia tanya, buat apa? Saya nak minta selai jubahmu ya Rasulullah. Untuk apa? Nak buat kain kafan pak saya. Nak buat kain kafan. Sebab anak dia kata, saya tahu bapa saya punya jahat macam mana saya tahu. Jadi sekurang-kurangnya dia mati dengan berkafankan jubahmu pun jadilah ya Rasulullah. Kok-koklah Tuhan nak ampun dia tu kan. Tuan-tuan jangan main-main tu. Abdullah bin Ubay jahat tak jahat, mati kapan dia tu jubah Nabi tu. Kita ni jangan kata jubah Nabi, dapat tengok rambut Nabi itu pun Allah macam masuk syurga dah. Allah. Ini berkafankan jubah Nabi tau, Abdullah bin Ubay. Hari dia meninggal, Nabi nak pergi ziarah. Nabi dengan Sayyidina Umar. Tengah on the way Nabi nak pergi melawat. Siapa tadi tu? Abdullah bin Ubay tu. Tiba turun ayat surah At-Taubah ayat 80. Allah bagi tahu dalam ayat tu, hai Muhammad, kalau kau pergi jumpa, minta ampun pada Allah untuk dia tu 70 kali pun aku tak ampunkan dia. Allah bagi tahu siap-siap tu. Minta ampun pada aku untuk Muhammad tu, Abdullah bin Ubay tu 70 kali pun aku tak ampun dia tau. Buatlah kok mana pun aku tak ampunkan dia. Surah At-Taubah ayat 80, tuan boleh tengok. Sayyidina Umar kata, ya Rasul, balik ya. Bos kata tak ampun, balik ya. Dah pergi jumpa lagi buat apa? Hidup punya jahat ni, bos kata tak payah balik ya. Nabi kata, jauhkan diri daripada aku wahai Umar. Allah kata 70 kali, aku akan minta ampun pada Allah untuk dia lebih daripada 70 kali. Kau nak cakap apa? Tuan-tuan nampak tak kasih sayang Nabi? Kita ni, kita buat baik dengan orang, itu fitrah. Kita buat baik dengan orang yang buat baik, itu namanya fitrah. Kita buat jahat dengan orang yang buat baik, itu zalim. Tapi kalau kita boleh buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita, itu sunnah. Oh, ni ayat Facebook sedap ni. Lagi sekali no. Kita buat baik dengan orang yang buat baik dengan kita, itu fitrah. Dan dia buat baik, balas balik. Okeylah. Dia bagi bihun, kita balas bihun. Fitrah. Hak teruk je dia bagi bihun, kita bagi pinggan dia. Hak tu mengarut hang ni, bagilah mi sotong ke apa kan, tak ada apa, dia bagi hak tu balik lah. Kita buat jahat dengan orang yang buat baik, itu kita ni zalim. Tapi kalau kita boleh buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita, itu sunnah. Hak ni tak ramai orang boleh buat. Macam mana dia boleh buat kita geram sekalipun, tapi kita mampu, cukuplah tuan-tuan. Tak boleh buat baik dengan dia pun, memaafkan dia pun memadai lah, cukuplah. Oh ya Allah, berdoa lah pada Allah nah. Kita ni salah satu daripada cara menenangkan hati daripada stres, memaafkan orang lah.
Tiap-tiap malam sebelum tidur maafkan orang. Tidak kita duk geram situ. Kita ni selagi kita tak maafkan orang, dia macam mana tau? Macam kita kalau makan daging. Kita tuan-tuan bisa tak kalau makan daging? Makan daging ni jenis liat ke apa kan, tiba dia selit kat gigi sikit. Ada biasa lekat celah gigi sikit. Selagi dia duk ada tu, kita duk rasa macam mana? Nak sembang dengan orang, rasa tak selesa. Rasa ada benda tak selesa kan. Tak, padahal bukan seekor lembu pun. Sikit lah selit, tapi kita tak selesa. Nak abang kata dalam hidup, selagi kita tak memaafkan orang, selagi tu orang tu terselit dalam hati kita, selagi tu kita tak akan pernah tenang. Pergi mana-mana nampak dia kan. Lepas tu rajin pula stalker dia, duk stalk dia balik, tengok balik, banyak joke nampak mana, tengok geram dengan dia tu, tapi duk tengok dia kat benci tapi apa, dia tengok balik kan. Maafkan saya lah tuan-tuan, hidup ni tak lama, tu je pun. Sebab tu kita dalam hidup ingat, jangan duk jadi lagu sombong ni. Pasal orang sombong, dia tak akan memaafkan orang. Payah ustaz, dia menduakan saya ustaz, mana nak maafkan dia ustaz. Itu banyakkan doa pada Allah lah. Ni tak lama nak main bulan Rejab ni, banyak doa pada Allah ya. Yang keempatnya, orang yang jenis sombong juga ialah manusia yang jenis gila kuasa. Gila kuasa. Dia nakkan, dia bagi dia jawatan tu bukan satu amanah, tapi satu kebanggaan bagi dia. Sebab tu saya tak heran tuan-tuan yang saya muliakan, kawan saya dulu pernah cerita, ada seorang bos ni di satu jabat kerajaan juga lah kan. Jawatan dia taklah tinggi sangat, tapi dia kot dia berasa tinggi seorang-seorang. Tak ada jawatan tak tinggi mana, tapi dia perasan dia tinggi. Dia panggil kawan saya ni berceramah. Kawan saya ni pun tuan-tuan semua kenal, ni rakam tak syok lah abang kan. Dia pun kata tu cerita ke orang lah. Cerita tak apalah gitu ya. Yang syoknya dia ceramah dengan staff-staff semua. Yang bos tu tak dengar pun ceramah tu pun. Habis ceramah, duduk di meja makan. Masa tengah duduk di meja makan, bos tu baru mai. Time makan baru dia mai. Yang syok dia main-main duduk, dia kata, ustaz tadi ceramah banyak lapik sangat, lain kali hantam saja. Bobo lah, budak muda ni kan faham cakap berlapik-lapik sangat. Ustaz ni terlalu ustaz sangat lah. Bubuh lah lain kali. Tak, kawan saya rasa dah cukup bubuh lah. Lepas tu dia duk tak, pasal dia tak dengar. Tiba dia main judge macam dia dengar the whole program kan. Tak apalah, tapi tengah-tengah duduk di meja makan tu, dia tengok meja makan tu macam ada benda tak kena hidangan tu kan. So dia panggil staff dia, dia panggil, hei tuan-tuan tahu tak, kawan saya punya terkejut lah, ilaha illallah. Peti air pun ada nama tau kan. Dia boleh panggil hoi tau kan. Kawan saya tu dah lah terus cakap lah, dia tu pula tak kenal pun kawan saya ni. Dia kata dia rancang agama, dia minta maaf, dia tak tengok lah, dia tak minat sikit dia, pasal banyak rancang agama ni mati, dosa, pahala, so tak ada apa sangat. Sebab tu dia ceramah, dia kata tak mau benak banyak benda-benda tu, tak mau dosa, pahala, haram, halal, tak mau dengar. Cerita mau maju-maju semualah, takkan tak ada topik lain dia kata. Patut dia tu kena diceramahkan dulu kan. Lepas tu staff dia pun main ada apa tuan, ada apa orang tanya ni, tengok ni orang makan buruk makan ni, ni orang makan ke buruk makan ni. Masa tu kawan saya cerita, semua pegawai semua duduk keliling meja, semua kata tak apalah tuan, tak boleh ni orang makan ke buruk makan ni. Yang syoknya ni staff dia tu jadi duduk garu kepala, yang ni Perli ke tanya kalau beruk dah lama hantar pizu dah, tak boh tang ni kan. Pasal apa ada setengah orang dia nak kena cakap lagu tu, dia nak kena kata lagu tu. Pasal apa? Dia nak tunjuk dia punya power dia. Ini kawasan aku punya, tahu. Tengok semua sengak, tak ada siapa pun boleh jawab aku, tahu. Ni orang makan buruk makan. Oh, tengok tu tuan-tuan. Sebab tu saya doalah pada Allah tuan-tuan, semua yang ada dalam majlis ni, setinggi mana pangkat maupun jawatan tuan-tuan naik nanti, tuan-tuan jadi orang yang makin tinggi, makin tawaduk, merendah diri dan memahami orang-orang bawahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ni ustaz tangan kawan sebelah ustaz, abang kat dia, insaflah sahabatku. Abang ustaz insaflah. Jangan dia jadi lagu tu kawan hak ni kan, dapat tu dia pun pasal apa. Tuan-tuan rasa apa yang tak kena pada makanan tu? Apa yang tak kena apa dia? Ada tempat tu kata makanan tu ada lalat ke ustaz, beruk kan, dia tak peduli lalat akan nyamuk ke apa, dia telan serupa dah. Kalau setakat ada lalat tu biasa, ada seorang makcik tu jual nasi lemak ada lalat,
Orang beli makcik apa? Si lemak dah lalat. Makcik tu kata memang si lemak 5 opang lalat. Hana ayam RM2 tu sana. Makcik tu pun ni patut kena serbu dengan kesihatan ni patut ni. Makcik tu dia nak menjawab juga, tak mau mengaku salah. Ngarut makcik tu pun. Ringkas cerita lah, rupanya makanan tu dia punya buah-buah tak kupas. Buah tak kupas. Dak tengok tuan-tuan pun loh tu. Dak bagi kita hak jenis tuan-tuan ni semua tawaduk. Mana ada rasa lagu tu. Orang belagak ni lain tuan-tuan, la ilaha illallah. Kita biasa jumpa sangat dah, ramai dah. Saya ni ceramah semua peringkat tuan-tuan, saya jumpa macam-macam jenis orang dah. Macam-macam jenis hak nak tunjuk kemas apa. Ada hak dia tak ada apa, tapi dia boleh sombong dengan orang, faham tak? Orang biasa dia sombong dengan apa dia ada kan. Ni dia tak ada apa, tapi dia sombong, faham tak? Dia sombong dengan orang. YB tu kawan aku dulu. Zaman sekolah dia kawan rapat aku ni. Oi, tidur sebentar. Tak, maksudnya kalau tanya YB tu pun tak kenal dia tau. Orang macam ni saya kesian tau, kesian. Handuk belagak seorang. Betul tak? Ada orang lagu ni? Awak tak adanya. La ilaha illallah. No, buah tak kupas aja pun. Siapa jadi lagu ni siapa? Pasal dia main sombong dalam jiwa dia. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan, kita ni kalau dapat buah tak kupas, buah dalam poket, balik kupas di rumah lah. Tak usah duk poyo tokak dah kereta lah, apa masalah. Tak, cara sungguh pun kalau itu tak kena pada apa protokol ke apa, cakap pelan-pelan dah. Tak usah duk malu ke depan orang. Hang tunggu satu hari Tuhan balas balik baru orang tahu. No, dunia ni sat saja tuan-tuan. Kalau tak kena kita, kena ke keturunan kita nanti. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali pula ada menyebutkan manusia sombong ini kerana 7 sebab. Oh ya Allah, selamatkanlah rakan-rakan TM saya ini daripada ke-7 ini. Yang pertama sekali, kata ulama, manusia ini dia boleh menyebabkan dia menjadi sombong dan belagak dalam hidup dia. Nombor 1 sekali adalah kerana ilmu pengetahuan. Kerana ilmu, no? Sebab itu kalau kita biasa jumpa ada setengah orang makin tinggi ilmu atau makin dia belajar lagi banyak, kadang-kadang tu bukan tujuan nak menambahkan takwa dia, dah. Lagi tinggi ilmu dia belajar sebab dia nak berlawan, nak berdebat dengan orang. Ada orang lagu ni? Ada. Sebab dia belajar tinggi-tinggi pasal dia nak berbahas dengan orang. Tuan-tuan, sekadar berkongsi sajalah nah. Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berpesan, Nabi kata, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Nabi kata, aku jamin sebuah rumah untuk kamu dalam syurga. Dah lah dapat syurga, ada rumah dalam syurga. Ni leasehold ke freehold tak tahulah, ni dalam syurga punya tuan-tuan tahu. Permanent punya lah rumah kita ni. Tapi siapa yang akan dapat rumah dalam syurga? Nabi kata, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Siapa-siapa yang boleh meninggalkan berdebat walaupun dia di pihak yang benar, demi nak menjaga silaturahim. Ada orang macam tu kan, dia tahu dia betul tapi tak apalah, nampak makin keruh, nampak dia, kita ni bertengkar lama-lama, dia jadi tak sedap tau. Dan kalau tuan-tuan perasan, seni dalam pertengkaran ni, mula-mula dia berbahas ilmu. Bila ilmu dah habis, dia main emosi. Bila dia habis emosi, dia akan keluar benda peribadi lah. Ni muka dah hitam, tembam, gemuk, apa kaitan? Tadi bincang pasal nak baca kunut ke tak baca kunut subuh. Lepas tu hang ni apa-apa, hang ni mengaji dah lah tak habis. Apa kaitan? Ini lari tajuk. Tak profesional macam ni. Nampak tak? Tu yang Nabi larang. Hang ni kalau debat cara elok, tak apa, berakhir outcome dia elok. Okey, ni masalah pom-pom-pom, dia jadi main kot lain. Lepas tu left group lah. Live group. Hampa ingat habis tahun tu lah. Live group atau main fitnah, main kutuk. Tu yang Nabi larang. Tak usah. Mengaji. Sebab tu saya ingat dulu Syekh Ali Jumaah, bekas bapa ni mufti Mesir. Dia kata apa? Tanda-tanda ni tuan-tuan rajin. Kita ni bakit selalu buat majlis ilmu kadang-kadang kan. Ingat. Tuan-tuan nak tahu tak? Tuan-tuan ni makin dapat ilmu atau tidak daripada Allah SWT. Tanda-tanda orang yang betul dia dapat ilmu ialah makin dia mengaji, makin dia belajar, dia akan jadi orang yang semakin bagus akhlak dan luhur peribadi dia. Makin duk mengaji, makin mulut duk jahat, artinya ilmu yang dia dapat selama ni tak ada barokahnya. Kita bukan tak bisa tengok, ada kawan-kawan kita dulu mengaji cerdik sungguh, tapi dalam cerdik-cerdik dia nampak macam tak berapa nak ada barokah sangatlah. Mungkin kerana something wrong waktu dia mengaji dulu. Tiru ke, ada buat benda salah laku sana sini ke, ada saja Tuhan akan cabut keberkatan. Jadi nombor satunya, ada manusia dia sombong dengan
ilmu pengetahuan dia. Sama macam Qarun lah. Qarun orang tanya dia, kaya sangat ni, apa rahsia hang boleh jadi orang kaya ni? Apa dia kata? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya sebab aku ni cerdik. Apa semua malas sekolah, ni aku jadi cerdik. Pasal apa? Aku kaya kerana ilmu yang aku ada. Doa pada Allah supaya kita ni satu hari nanti, macam mana pun hebatnya kita tetap jadi orang yang tawaduk walaupun tinggi ilmu setinggi mana sekalipun. Yang keduanya, ada manusia dia sombong dengan amal ibadah. Ada. Saya lawak jenis-jenis orang lagu ni. Hak jenis belagak dengan amal dia. Duk berasa banyak semayang dah, duk berasa ceramah tu hari-hari dengar. Kadang tak ada lah hari-hari sangat pun. Ada orang 2-3 kali dengar ceramah kuliah maghrib, duk berasa ulama dah. Ada tuan-tuan, duk berasa ulama dah. Siap kata Imam Syafi'i tu sesat lagi. Bukan Imam Haji Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata sesat, dia kata. Hang ni mengarut sungguh lah. Tu dia tuan-tuan. Kan ada syair tu kan. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup. Sambung. Kan. Dia kata betul nak pergi mana? Syurga tak layak, nak pergi neraka tak sanggup. Cakap apa? Dia kata Imam Syafi'i ni macam confused. Syurga hang kata tak layak, neraka hang tak mau pergi. Hang nak pergi duduk mana? Tu dalam nak kata ceramah ke apa? Lebih kurang lah. Dia kata lagu tu terkejut kita dengar. Istighfar Syekh, istighfar. Hang boleh ke buat macam Imam Syafi'i 3 hari 1500 hadis dia hafal. Hang nombor telefon tak hafal habis, mau ikon nombor pin pun hak tu dah pusing pun. Hadis tak hafal habis, hang kata Imam Syafi'i tu confused, teruk sungguh. Istighfar Syekh, istighfar. Lepas tu mai pula baru ni ada seorang tu, dia kata apa? Dia kata lain kali hampa, dia kata taklah, isu helmet dengan serban. Isu helmet dengan serban. Dia kata pakailah serban tu kan sunnah. Pakai serban. Ada bangsa lain pakai serban, dia pergi sana sini boleh pakai serban. Tengok orang pakai helmet, aksiden mau pecah kepala. Sebab tak ada sunnah, tak ada berahmat. Hang cakap ni biar cerdik sikit bang. Dia duk marah pasal ada Pak Haji pi masjid pakai helmet, dalam masjid pakai serban, balik pakai helmet balik. Dak nak abak mai, Nabi pun pakai topi besi. Nabi perang pakai serban saja ke? Tuan-tuan buka buku sirah tak? Nabi ada tak? Nabi pakai topi besi. Dia siap kata Nabi pun ya pakai serban lah. Tapi ada waktunya kalau topi besi tu diperlukan lah. Ini cakap sampai tak ada macam panduan sangat ni, nampak sangat. Lepas tu siap dia kata bodoh piang lagi, dia kata hak mana hak pakai topi tu padan muka pecah kepala. La ilaha illallah. Bang cakap tu biarlah ni sikit. Kalaupun tak cerdik sangat pun jangan nampak sangat. Sungguh jangan nampak sangat, cover sikit. Betul kita ni betul-betul kalau cakap bab ilmu kena ada dasar dan asas dia. Bila dia cakap lagu tu, orang pun mula hilang respect lah. Sebab sebelum ni orang respect dia. Bila cakap lagu tu, la ilaha illallah. Kadang-kadang saya takut apa tau? Takut mai dalam hati apa tau? Aku ni duk banyak ceramah sana sini, aku follower bahasa. Ni pun boleh mai rasa kesombongan. Patutlah saya tak heran Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari tuan-tuan tahu, Imam Bukhari dia habis ceramah, zoom dia pergi belayak, dia pergi tandas. Orang terkejut pasal apa ni? Syekh apa pergi tandas buat apa? Bukan dia ambil semayang ke, dia pergi buang kecil ke, tak. Dia pergi cuci tandas. Orang tanya dia, Syekh pasal apa dia cuci tandas ni sebab kita makcik cleaner pada ni. Dah tu saya tambahlah. Tosaklah duk rajin, ramai lagi orang boleh buat ni. Syekh ni orang mulia apa, dia main duk cuci tandas pada ni. Dia kata apa? Dia kata tadi waktu aku duk mengajar tadi, ramai orang minat dengan aku. Ramai orang teruja dengan aku, suka dengan ilmu aku ni. Aku takut suka tu nanti mendatangkan sombong dalam jiwa aku. Inilah cara aku mencuci hatiku semula. Subhanallah. Tu ulama dulu dia punya takutlah kalau mai perangai tu. Pasal apa? Dia mai sombong, dia terjemah dia mai ikut lidah nanti ni. Takut tuan-tuan. Tu Imam Bukhari lah, bukan saya. Saya tuan-tuan bagi mock saya pula. Ustaz. Tu cara dia. Hampa ni tak lagi jenuh.
Dah balik naik terbang kan. Jadi tak usah duk sombong dengan amal ibadah nah. Tonton buat amal banyak mana pun. Tak usah duk puasa kemas, tak usah. Oh aku ni orang bakit badan kebajikan Islam. InsyaAllah senarai syurga. Memanglah insyaAllah, tapi tak usah duk puasa kemas tak usah. Kan kita buat ni kerana amanah Allah Taala, buat sungguh-sungguh. Tak usah duk puasa kita ni kerana kita rasa mulia pada orang. Tu. Ada orang bawa balik pada ceramah, dia nampak kawan-kawan hak duk melepak, duk sembang. Ini semua tak ada harapan. Ini semua tak ada senarai syurga ni. Dia mau pergi duduk dekat. Oh, rasa panas duduk kat ngampar ni. Rasa panas, hangat. Hang tengok ni ahli syurga bawa balik masjid. Hak tu yang Allah marah tu. Dosa duk puasa kemas. Tak baru hari tu pergi dengar ceramah pun. Tu pun terpaksa pergi dengar. Dan yang main-main tuan-tuan dalam ayat Quran, dalam surah Fatihah, apakah doa dalam surah Fatihah yang tuan-tuan tahu? Dia merupakan doa. Apa dia? Ayatnya yang mana? Dalam 7 ayat tu. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, Islam lah. Ihdina. Hidayahkan kami jalan yang lurus, Islam lah. Artinya apa? Mustaqim, istiqamah. Artinya macam mana kita hari ni iman kita maintain saja sampai mati nanti. Tuan-tuan tahu yang minta, yang baca ihdinas siratal mustaqim tu siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nabi-nabi, orang mati syahid, orang soleh, orang baik-baik ni semua. Kalau fikir logiknya, nabi-nabi, orang soleh tu, kalau dia tak minta ihdinas siratal mustaqim pun, dia dah memang atas siratal mustaqim. Dah minta buat apa lagi? Jawapan dia, dengar baik-baik nah. Bukan semua orang baik itu selamanya di atas jalan baik. Banyak bukti dia. Tuan-tuan bisa dengar nama ni, Bal'am bin Bawra. Nah, tuan-tuan boleh ingatlah nama ni, nanti tanya Haji Google ke Ustaz Yahoo ke, dia beritahu. Bal'am bin, cari kitab tak jumpa pula kan. Bal'am bin Bawra ni, dia ni hidup zaman Nabi Musa. Ada kata dia sepupu belah-belah Qarun ke apa, tak tahulah mai kat mana. Depa ni banyak nasab dah ni. Bal'am bin Bawra, senang cakap lah, dia ni ulama tau, ulama besar zaman Nabi Musa ni. Dia punya power tau macam mana, tak tahulah. Orang TM ni ada lagu tu, dia tadah tangan makbul. Tu dia tadah tangan, Allah makbul. Orang takut cari pasangan dia. Dia tadah tangan, yang dia minta makbul. Jadi tuan-tuan boleh bayang dia punya kesolehan dia. Dia tadah, Allah makbul. Kita berapa kali tadah dah. Nampak kaya tak main-main lagi, nampak Dia tadah, Allah bagi hak dia minta tu. Tapi mati dia kapiak. Dahsyat salah siaran kah? Tak. Mati dia kafir. Tuan-tuan nak kata apa? Bukan mati dia dalam tak ada mengucap ke apa. Tak apa lagi. Mati dia kafir. Allah marah betul dengan dia. Sampai cerita dia ada dalam Quran. Allah marah sungguh. Allah marah sangat-sangat. Bal'am bin Bawra. Siapa dia jadi mati kafir? Tu saya kata tanya tu Haji Google tu. Tapi nak bagi tahu, hidup tak usah berasa kemas sangat. Mungkin hari ni kita seorang yang bagus kan, kita alhamdulillah lah amal bagus, tapi belum tentu sampai mati kita bagus. Istiqamah, sesama kita ingat mengingat. Waktu kita di badan kebajikan, kita buat program selalu supaya ingat mengingat sama kita. Ya, jangan ada belagak main sombong tak ya. Ingat tuan-tuan, kita masuk syurga bukan kerana amal sangat pun, tapi dengan rahmat dari Allah. Sungguh rahmat mega pun belum tentu lagi. Dia pun tak boleh jamin kita. Rahmat Allah yang boleh jamin dia masuk syurga. Tuan-tuan, kalau nak kira amal masuk syurga, kita layak tak? Paling layak siapa dia? Orang Mekah. Orang Mekah paling layak masuk syurga tau. Depa belakang rumah Kaabah. Tawaf hari-hari, bertobat berapa kali dia boleh buat? Ayat Zam-Zam kita nak pergi Mekah punya payah lah. Ada orang pergi Mekah balik hari. Hantar airport pagi tu, petang balik duduk pakai ihram tu tak. Kata pergi Mekah, rupa kena tipu dengan ejen. Balik hari
Dia tawar 7 pusingan kat airport tu. Dia buat sa'i bawa balik kurma kat kurma. Yusuf Tayyub mana atau kena tipu. Orang sana senang buat pahala, tapi dah. Allah dia pandang kita. Kita minta pada Allah, walaupun aku ni amal tak banyak, tapi Allah pandang kita. Dia tu Allah pandang kita nah. Dia tu duit tak banyak tapi suka duk menyumbang. Dia tu badan tak berapa larat tapi duk kira bangun semayang malam. Dia ni kan nak kata sihat sangat pun tak, tapi rajin duk main surau, rajin duk sokong program-program agama. Tuan-tuan semualah. Amin ya rabbal alamin. Kita boleh lah angkat tanganan saya, angkat tanganan. Pi kat tangan kawan sebelah, abang ada, andalah ahli syurga. Andalah ahli syurga. Awak muka macam belai ni, hang syurga apa? Doa sungguhlah, ikhlaslah, la ilaha illallah nah. Okey, saya ringkas-ringkaslah nah, pasal kita pun dah ke tengah hari dah ni. Dan yang ketiganya kata ulama, orang manusia ni dia boleh jadi sombong sebab kerana keturunan dia, keturunan. Okey, mungkin keturunan dia panglima ke apa semua, jadi membuatkan dia pun boleh jadi sombong, dia belagak juga. Yang keempat, kerana kecantikan rupa parah dia. Nah, waktu kita ni Allah suruh cantikkan wajah kita supaya kita makin dekat kepada dia. Kadang tuan-tuan, kita syukur pada Allah, walau rupa macam mana kita dapat ni, gunakan dia ke arah kebaikan. Banyak ujian orang muka handsome, muka cantik ni susah. Nabi Yusuf bagus dah lah handsome. Pasal orang handsome dia tak banyak kerja. Dia tak banyak kerja sangat, tak payah nak ayat banyak, orang main terekam dia. Hak tak berapa tu yang banyak kerja sikit dah, ayat jenuh lah, mula belanja ni tak mau lekat juga. Tapi orang handsome ni ujian tu. Nah, macam saya kan. Tidak, bukan saya handsome dah, astagfirullahalazim. Dah cerita tak habis, koma macam saya, koma. Taklah kita bukan handsome, tapi orang kata macam Fatah Amin lah. Astagfirullahalazim. Kita duk ceramah sana sini mustahil lah tak ada orang minat. Tu je lah nak bang. Tapi pernah ujian saya rasa isteri saya sabar dia memang sabar betul dengan saya. Sabar dengan saya dengan sabar dengan orang-orang tu kan. La ilaha illallah. Betul. Ada seorang tu pramugari tak silap dulu. Mula-mula tak kata dong. Tengok tes tinggi. Dia mula tanya hukum. Ustaz, apa hukumnya kalau kita lah hati tak ikhlas, riak selalu dalam jiwa, rasa macam nak syirik pula, astagfirullahalazim semua. Lah kali dia main, ustaz dah makan. Itu dia mula tu dah main. Lama-lama nak jumpa nak sembang dengan isteri ustaz, boleh lah. Saya tak kisah. Tak kisah pula, dia sanggup pakai tudung demi. Sudah. Lawa. Jadi saya time tu kan, saya baca apa tau? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Saya pesan ni orang TM ni, orang main minat ni. Orang selalu duk call tuan-tuan kan. Orang main minat tu. Jadi tuan-tuan rajin-rajin baca surah Al-Kahfi ayat 10. Tuan-tuan, kakak semua orang duk hati kan goyang. Jadi kita berrobbana atina milad. Ini rakam nanti delete part ni tapi live tak boleh buat apa. Kan? Tak apa, rumah saya pun tahu kan. Doalah supaya Allah pelihara iman kita. Kemudian kerana kecantikan. Yang kelimanya kerana harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan pun manusia boleh jadi sombong. Doa pada Allah supaya kita jadi macam Nabi Sulaiman. Makin banyak kekayaan yang dia dapat, makin kuat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam kerana kata Imam Ghazali, manusia boleh jadi sombong sebab dia banyak pengikut, banyak follower. Bila dia banyak follower, dia tak takut siapa-siapa, sebab dia tahu ada orang akan sentiasa support dia. Ni pun bahaya tuan-tuan. Doa pada Allah supaya macam mana pun ada orang sukakan kita sekalipun, kita tetap akan buat satu benda tu dengan penuh rasa adil dan tanggungjawab. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, ada manusia dia boleh jadi sombong sebab kekuatan dan kuasa, mahupun jawatan sekalipun. Doa pada Allah tuan-tuan, tak kiralah yang berjawatan ataupun kita ni sebagai warga TM sekalipun, tugasan kita dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Apa tanggungjawab? Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Tuan-tuan buat dengan penuh gigih dan penuh disiplin, itqan pada Allah Ta'ala, Allah akan bagi barakah yang takkan pernah manusia boleh nampak.
Ni tuan-tuan jaga-jaga. Sebab kita kalau dulu saya ingat PIPA, program integriti perkhidmatan awam, dibuat kajian, kebanyakan kita ni yang banyak terjebak dengan masalah salah laku ni semua kerana 3 sebab kan, 3 perkara. Yang pertamanya tentang isu wang, duit. Yang keduanya tentang isu masa. Yang ketiganya tentang harta barang pejabat, aset pejabat. Kan, ni tuan-tuan mesti amanah lah pada diri masing-masing. Ini semua kita tahulah. Ni kadang guna telefon pejabat, di telefon downline dia dropship semua pakai telefon pejabat. Mana boleh. Van pejabat buat pergi hantar karipat frozen. Mana boleh. Apa ni kan, apa hantar pakai van pejabat pula dah. Klaim minyak lepas tu. Teruklah hang ni. Lepas tu ya Allah, syurga ya Allah, syurga. Macam mana kan, janganlah lagu tu kan. Kemudian waktu masa kita dalam kita bekerja, pastikan itulah yang paling kita nak kena jaga sebaiknya. Sebab tuan-tuan yang bekerja ini semua adalah orang yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan daripada siapa? Ya, daripada orang atas. Tapi yang lebih besarnya adalah ini semua kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat kepercayaan. Macam rakan-rakan kita yang baru dilantik ni semua kan, mendapat kepercayaan kawan-kawan. Nak hilang sekejap yang nak hilang pun buat spekulasi apa ni cari pasal sikit, hilang Tapi nak bina kepercayaan orang bukan senang. Ni saya bercakap ni, perlukan kepercayaan orang. Orang tak percaya main depan. Tiba ada satu penceramah tu naik turun mahkamah. Kes bergaduh tengkak keluarga lah. Tiba ada orang panggil ceramah. Audien tanya kawannya, siapa dia main ceramah ni? Tu hak duk turun naik mahkamah tu bergaduh itu ni. Oh, ceramah tajuk apa? Keluarga bahagia. Oh, bini dia bersemuk gigi. Oh, keluarga macam tak kena. Oh, macam ni susah nak dapat kepercayaan. Betul tak kan? Saya naik kapal terbang, macam tadi saya ni lagi pun naik kapal terbang. Bayangkanlah tuan-tuan, tiba-tiba pilot tu dia buat pengumuman, tuan-tuan semua, ini adalah penerbangan pertama kali saya lah sejak tamat perkhidmatan latihan dulu ni aviation. Ini pertama kali saya ni duduk dalam kokpit ni. Dan masa latihan dulu dalam 4 kali terempat. Yang hidup saya lah, 5 tak ada arwah semua lah. Jadi tuan-tuan, marilah kita membaca doa. Tuan-tuan, saya ingat bukan tegak doa lah, mengucap semua ada kita belakang. Ada orang nak naik dengan dia, tak dapat kepercayaan. Kepercayaan ni benda yang mahal tau. Once anda dapat kepercayaan, buat sebaik-baiknya. Bukan setakat manusia sayang, Allah akan meredai dan memberi keberkatan dalam hidup tuan-tuan semua. InsyaAllah. Saya kira cukup setakat ini cukup lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan mudah-mudahan, ada masalah lagi ke apa sampai setakat ni kan? Macam mana? Bagaimana? Okey dah? Hari ni mudah-mudahan Allah SWT memberikan barakah dan keberkatan dalam hidup tuan-tuan semua, dan semoga kita memegang apa yang disebut sebagai tanggungjawab maupun amanah, maupun kita ni sebagai suami kepada isteri kita, ayah pada anak-anak, jadikanlah jawatan yang Allah berikan pada kita ni, tanggungjawab ini sebaik-baiknya untuk kita mendapat redha Allah dan akhirnya kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Boleh angkat tangan lagi sekali, angkat tangan kanan. Okey, pergi kat kawan sebelah Okey, ikut apa saya cakap sama-sama sambil duk kata tu, sambil kita usap dia Wahai sahabatku, jadilah orang beriman, orang yang bertanggungjawab, amanah terhadap Allah dan Rasul, kerana aku dan kau ingin ke syurga. Kalau aku salah, tolong nasihatkan aku, sebab aku bukanlah baik sangat, tapi engkau memang baik. Memang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaAllah ya. Terima kasih banyak dan selamat menjalankan tanggungjawab dan tugas kepada rakan-rakan yang kita lantik baru sebentar tadi, dan semoga Allah merahmati tuan-tuan warga TM semua dan ada rezeki kita jumpa lagi. Dan terima kasih banyak Tuan Haji Ahmad Azhari bin Ismail dan Cik Muhammad Kamil bin Muhammad Zamri atas jemputan yang bermakna ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz dan ceramah yang telah disampaikan serta tadi. InsyaAllah
segala ilmu yang disampaikan tersebut dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada insan lain, insyaAllah. Dapat banyak rezeki lah. Okay. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya adalah majlis penyampaian sanawati kepada Fadil Ustaz. Bagi menyempurnakan majlis majlis dengan juga hormat yang bersilakan Tuan Haji Muhammad Kamil Al-Zabri yang berhormati Tuan tahun 2018-2019 naik ke pentas bagi sesi mulai dengan sanawati Fadil Ustaz. Okey. Mana sini? Ustaz kat sini. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Tuan Haji untuk menyampaikan sanawati kepada Ustaz. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas usaha yang telah dijalankan oleh